Kenapa ni muram je? Aku stres lah. Itu biasa kita dengar. Ada orang stres belajar. Sehingga ada kalanya tak nak pergi ke sekolah. Duduk dalam bilik berkurung. Itu tak menyelesaikan masalah. Bertambah stres. Jadi ada pelbagai cara untuk menghilangkan stres. Yang pertama, kita belajar secara berkumpulan. Kalau kita belajar seorang-seorang, kita rasa cepat jemu, bosan, sunyi. Jadi, cikgu galakkan kamu belajar secara berkumpulan. Paling bagus 3 atau 5. Jangan 2. 2 ni berpasangan. Kalau 4 pula dia tak bagus. Nanti 2 dia terpisah. Jadi 2 kumpulan kecil dalam satu kumpulan. Paling bagus angka ganjil 3 ataupun 5. Kenapa kita perlu belajar secara berkumpulan? Bila kita belajar dalam kumpulan, jika kita tidak faham, kawan boleh ajar kita. Yang pandai, ajar yang lemah. Jadi, sama-sama pandai. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita belajar, kita fokus. Katakan kita nak belajar sejarah. Kita fokus pada subjek sejarah. Lupakan dulu subjek BM ke, matematik ke, bahasa Inggeris yang ada kerja rumah. Lupakan. Kita buat satu demi satu. Kalau ada 3 kerja rumah, kita fokus. Oh, nak buat sejarah dulu. Sampai siap. Dah siap sejarah, buat BM. Habis BM, buat bahasa Inggeris. Itu contoh, kita fokus. Jangan otak kita berserabut. Bila berserabut nanti kita belajar, kita akan jadi stres. Yang ketiga, kita kena bayangkan kejayaan. Jangan fikir, kalau aku gagal SPM, kalau aku gagal subjek sejarah, kalau aku gagal subjek BM, kalau aku gagal matematik. Kalau kamu asyik fikir gagal, kamu akan rasa takut. Kamu akan rasa stres. Oh, kalau aku gagal, habis mak ayah aku akan marah dan sebagainya. Aku malu pada rakan-rakan. Lupakan. Kita bayangkan, kalau aku berjaya. Setiap orang ada impian. Setiap orang ada azam. Hujung tahun 31 Disember. Apa azam? Kita berazam, kita nak buat yang lebih baik pada setiap tahun. Jadi kita lupakan perkara-perkara yang menyebabkan kita stres. Lupakan perkara yang menakutkan, iaitu gagal. Okay? Yang keempat. Ini paling penting. Sejak ada telefon bimbit ini, budak sekolah rendah darjah 1 pun ada telefon bimbit. Telefon bimbit sebenarnya, kalau disalahguna, kamu akan jadi stres. Sebab apa? Kamu tidur tak cukup. Cikgu pernah tanya murid, tidur pukul 1, tidur pukul 2. Kenapa? Yang lelaki main game. Yang kedua, perempuan tengok TikTok dan sebagainya. Bila kamu tidak cukup tidur, esok kamu pergi ke sekolah, kamu akan mengantuk, kamu rasa stres belajar dan sebagainya. Jadi tidur kena cukup sekurang-kurangnya. Kanak-kanak ni 8 jam. Kalau orang dewasa 6 jam. Bila kita tidur, kita bangun, kita rasa segar. Secara tidak langsung boleh menghilangkan stres. Yang kelima, kita mendengar muzik. Muzik ni sebenarnya dia boleh memberikan kita ketenangan. Baru-baru ni keluar dalam SPM. Ada murid yang berjaya dengan cemerlang dalam SPM, dia kata apa? Dia mendengar lagu Blackpink ketika dia stres. Sebelum belajar, dia mendengar muzik. Ada orang sebelum belajar, dia akan melukis. Sebab muzik dengan lukisan ini, dia memberikan kita satu ketenangan. Dan yang terakhir, yang tidak kurang pentingnya, kita kena bersukan, kita kena bersenam. Sebab tu pada waktu petang, pukul 5 sampai pukul 6.30, ialah waktu bermain. Bukan waktu kamu nak belajar lagi lah. Dekat sekolah pukul 7.30 sampai pukul 1.30 dah belajar kat sekolah. Petang pergi sekolah agama lagi. Balik kita bersukan. Walaupun setengah jam, walaupun 1 jam, sebenarnya keluarnya peluh itu secara tidak langsung boleh mengeluarkan stres dari badan kita. Ada banyak cara lagi. Ada orang stres dia makan. Ada orang stres dia pergi berjalan-jalan. Cara orang dewasa, cara kanak-kanak dia berbeza. Tapi apapun kita pilih. Apa yang kita buat, kita boleh menghilangkan stres. Yang paling bagus, kalau kita yang beragama Islam, kita stres, kita ambil wudu, kita solat. Kemudian kita baca Al-Quran. InsyaAllah secara tidak langsung stres akan berkurangan dan terus meninggalkan kita. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi.